Kanser payudara, igawan ngeri setiap wanita. Rawatan terkini mampu membantu dalam pemulihan pesakit. Di lokasi didapati ada seekor buaya. Kemunculan buaya buas di tengah bandar Limbang menuntut tindakan pantas pasukan bomba dan penyelamat. Kemunculan buaya sesat sepanjang 5 meter mencemaskan penduduk di bandar Limbang. Memang agresif. Kita nak tangkap masa tu pun dia libas kita. Sarawak terkenal dengan kisah bujang senang dalam kalangan penduduk tempatan. Di Sungai Limbang dia biasalah, buaya memang banyak. Kita kami kalau turun memang nampak. Takut mana sungai. Agak-agak berapa ekor sudah Cik tahu? Tidak dapat itu. Banyak itu. Kira-kira 900 km dari Bandaraya Kuching, Sarawak. Kami ke Bandar Limbang untuk menyelami cabaran pasukan bomba dan penyelamat dalam penangkapan buaya sesat. Di belakang saya ni, di mana tempat saya berdiri ini adalah dipercayai pada September yang lalu, seekor buaya yang panjangnya lebih kurang 5 meter dan beratnya hampir mencecah 1 tan ditemui di sini. Kehadiran reptilia buas ini menggemparkan penduduk di Bandar Limbang. Kita terima panggilan dalam jam 7.36 lah. Pagi itu, operasi diketuai oleh Muhammad Ali Muhammad Saleh bersama 9 orang kru bergegas ke lokasi kejadian. Jadi apabila kita tiba di tempat kejadian, saya dengan kru tu kan, bila saya tengok ke tepi kedai tu, saya tengok ada seekor buaya lah. Datang sembah-sembah tengok itu buaya, sembah takut. Ya, besar betul. Mula-mula saya ingat kecil saja. Apabila saya tengok buka saja pintu kereta tu, alamak, besarnya. Walaupun perlu berhadapan dengan buaya tembaga itu, pasukan bomba dan penyelamat Limbang sentiasa bersiap siaga dalam operasi ini. Kehadiran reptilia sepanjang 5 meter yang sesat dikatakan kejadian pertama kali di bandar ini. Tengok saya buaya tu kan, saya terfikir dalam hati saya lah, bolehkah tidak kami tangkap ni? Berkhidmat hampir 3 dekad, ini pengalaman kali kedua buat Muhammad Ali dalam operasi penangkapan buaya. Bagaimanapun, kali ini cabarannya berbeza kerana dia harus berdepan dengan buaya yang sangat besar. Saya arahkan anggota saya, ambil tali lah, jurut dia lah, jurut untuk maksud kita target dia bahagian mulut dia. Kita cuba tangkap
3 kali. Yang ketiga baru kita dapat. Yang pertama tu mula-mula miss, dia agresif. 2 kali percubaan untuk menangkap, namun gagal. Memang agresif. Kita nak tangkap masa tu pun dia libas kita. Ekor dia libas kita. Itu yang kita hati-hati tak dapat dekat sangat. Kalau kita dekat, takut dia kena libas. Saya tengok dia punya ekor pun besar. Kalau dia libas kita tu memang, saya silap, bulan mungkin patah pun ada juga. Kalau kena kita punya tengkok ke muka ke, memang patah. Ketika operasi, mereka harus berwaspada dengan haiwan licik ini. Setelah hampir 20 minit berdepan dengan reptilia tersebut, Yang ketiga last tu, saya arahkan anggota naik jentera. Kan buaya tu dekat dengan jentera kita masa tu. Kebetulan dia punya mulut pun terbuka, masukkan tali di atas, dapat. percubaan kali ketiga berjaya, tetapi buaya ini semakin agresif. Kuat rasa dia, dia rasa pun berat bah masa dia berguling tu, macam kita pun macam terbawa, badan kita tertarik juga. Bila dah kita tutup dengan kabis, datang Sarul. Sarul terus tepuklah dia punya kepala buaya tu. Dia macam terdiam sekejap lah. Saya cuba untuk lamahkan buaya tu supaya mudahlah untuk menangkap. Mula-mula sampai memanglah ada perasaan takut, gemetar. Pengalaman yang saya ada ikut dengan nenek, pengalaman saya cubalah untuk menangkap buaya. Lega sikit lah sebab kita dah dapat kontrol sikit, dapat kawal dia punya pergerakan tu. Sebelum tu saya risau sangat. Saya takut dia lari ke tempat lain lagi, Pak. Takut dia lari ke sebelah ni, ke sebelah sana. Susah kita. Sebab yang kawasan tu industri. Sebab dia ada padat dengan orang awam juga, Pak. Kira-kira 200 meter dari Bandar Limbang, kampung seberang kedai antara penempatan di sepanjang Sungai Limbang. Malah sungai ini juga sumber rezeki buat penduduknya. Anak jati Limbang, Ahmad Yassin sudah biasa memukat di sini. Selama saya duduk sini hampir berapa tahun, usia saya 60 tahun, memang saya selalu nampak buaya sini. Tapi kebanyakan di sini sejak buaya dari sebelum adalah belum pernah orang penduduk sini yang ditangkap buaya. Populasi buaya yang tinggi menyebabkan kelibat sang bedal sering kelihatan di sungai ini. Oleh itu, langkah keselamatan perlu ketika melakukan rutin harian di sini. Kalau air kering lah, tanpa timbul, dia menyadai. Sepanjang Sungai Limbang ni banyaklah. Ada buaya. Banyak orang tuan nasihat jangan ganggu dah atau kacau dia orang. Takut dia belas dendam kata. Tapi selama ini tak ada lah. Kami difahamkan aliran Sungai Limbang yang berhubung dengan longkang besar di perumahan lokasi kejadian antara punca kehadiran reptilia tersebut. Dia ada parit besar, dia akan masuk di sana. Saya rasa memang dia selalu masuk yang rumah-rumah yang dekat-dekat tu kan. Dia kadang-kadang malam-malam ada tengok buaya masuk dalam sana, dalam parit tu. 2-3 ekor masuk. Malah, menurut Chua Lim Eng Yen, sisa makanan di longkang kawasan perumahan ini mungkin antara faktor yang mengundang reptilia tembaga itu.
Dia beritahu sana ada 4 ekong. Ini 1 ekong kena tangkap, ada 3 ekong lagi, satu lagi besar daripada ini. Biasa dia orang kasih makan di sungai. Memang dari sungai ini masa dia banjir dia naik. Bila dia naik sampai itu dia berenang dari parit ini, dia terus berlarak tidak pandai balik sudah air sudah turun. Buaya itu memang kategori sesat lah. Sebab apa kan kawasan yang industri ini berdekatan dengan sungai. Dikira kami dalam 200 meter saja daripada sungai, kedai daripada sungai. Kan kesan kuku lah, kuku dia lah. Mungkin dia nak naik. Parit ni adalah parit hujung lah. Mati, parit matilah hujung. Lepas tu dia cuba nak melepaskan diri, dia naik ke sana. Ke tanah lah. Tongkang ini memang dipenuhi air. Jadi air ini penuh daripada parit utama yang lagi besar sebelah belakang tu, dan di belakang tu adalah sungai. Jadi bermakna Sungai Limbang tu dia masuk dalam parit besar, dan ini adalah merupakan parit yang parit perubahan lah. Kalau dia lalu dipercayai lalu sini. Okay, lalu sini. Ini dia akan masuk sini terus. Dia Hmm. keluar ke sana. Tu yang dekat apa? Workshop tu. Workshop. Sebab tiba-tiba di depan tu. Jadi mungkin dia akan ikut dia ikut melalui berupa ni lah. Mungkin orang tak nampak. Buaya ni pun dia macam manusia juga kan. Dia takut kan. Jadi dia ikut dan kemudian ke kawasan lapang dan terbuka. Pada masa itu pun orang dah mula turun kerja. Bila orang dah turun kerja, orang nampak barang tu, orang dah sebut rumon lah. Kalau umur dia berapa ni? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Cemas. Kemunculan buaya buas di tengah bandar Limbang menuntut tindakan pantas pasukan bomba dan penyelamat. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Jadi pagi ini kita akan belajar. Hari ini pasukan bomba dan penyelamat menjalani latihan ikatan. Ia penting agar mereka siap sedia dalam menghadapi pelbagai kemungkinan. Kita sama-sama mengikuti lah. Ya. Tuh. Itu dia Berusia 25 tahun, Muhammad Syahrul Zulnizam Zaidan antara yang terbabit dalam operasi penangkapan buaya sesat. Lawas Sarawak. Waktu lapang, Syahrul sering mengikut datuknya, Tuah Tahir, menangkap buaya. Malah, ilmu penangkapan banyak dipelajari daripada datuknya yang dikenali sebagai pawang buaya. Masa saya kecil-kecil dulu, nenek saya kan, datuk saya, dia pergi tangkap buaya. Dia pergi dari balik tangkap buaya. Kami masa kecil turun pergi tebing untuk tengok. Sejak itulah kami tahu macam mana cara penangkapan. Mau berani. Tapi dia puas sudah ikut juga. Itulah dia berani itu. Kita sudah tua mana lagi tahan itu. Itu bukan ringan itu. Kalau yang bos-bos ini macam kasih timbul pun susah. Setelah hampir 20 minit menyelusuri sungai ini, kami ke lubuk yang dikatakan seringkali kelihatan kelibat buaya tembaga. Waktu dia air kecil, sebelah patang ni kecil, baru saya cari itu. Kalau patang ni air itu besar, dia tidak dapat cari itu. Dia masuk hutan sudah. Ketika sampai di lubuk itu, kelihatan seekor anak buaya. Enjin bot perlu dimatikan agar kehadiran kami tidak mengejutkan buaya tersebut.
kalau ni umur dia berapa ni? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Ini buaya jenis apa? Ini buaya tembaga ini. Buaya tembaga. Ya. Lalu tangkap guna apa? Macam peralatan dia lah, peralatannya. Pakai tangan saja. Oh, yang kecil pakai tangan saja. Pakai tangan. Oh, tapi yang ini Pakcik? Apa nama yang ini? Kalau yang basah ini macam pakai inilah. Oh, ini apa Pakcik? Hah? Ini apa nih? Apa? Sangkam. Sangkam lah. Oh. Tapi kalau untuk buaya yang besar? Buaya besar itu pakai tabak. Tabak. Tapi macam Pakcik tangkap ni ada baca-bacanya lah. Ada, mana boleh tidak ada. Kalau yang basah-basah itu macam mutu dia. Ini perahu dia tanggung. Iya. Wah, dia lari sampai 2 tanjung, 3 tanjung. Bukan sebarang orang boleh menerima gelaran pawang buaya. 2 dekad pengalaman diperlukan tuah untuk mahir dalam ilmu menangkap reptilia berbahaya ini. Saya paling basah tangkap mau 80, 90. Dia punya inci raun sini. Dia punya inci. Dia punya badan. Panjang dia Pakcik? Panjang. Itu hari saya dapat di Suai sana. Mau 25 kaki. Dia punya panjang. Pengalaman mengikuti datuknya menangkap buaya benar-benar membantu Syahrul dalam tugasannya. Masa apa ni kecemasan. Sebenarnya saya tidak mau, tapi dah terasa begitu, saya cubalah saja. Kan tidak ada orang lain mau tangkap. Yalah. Kita sebagai pihak bomba, kita cubalah yang terbaik. Bagi menjamin keselamatan orang awam, buaya berkenaan dilepaskan di Sungai Pandaruan, kira-kira 40 km dari Bandar Limbang. Buaya tersebut keluar dari habitat. So kita perlu buat pelepasan. Kalau buaya menyerang, baru kita ada proses boleh membunuh. Okay? So sekarang ni advice mereka, kita pasal lepaskan saja. So saya telefon pihak atas, and then diorang cakap untuk lepaskan di Sungai Pandaruan. Saya tanya kenapa tidak di Sungai Limbang, kerana buaya tu memang berasal dari Sungai Limbang. So kita khawatir dia akan naik balik ke tempat yang sama ataupun di tempat berdekatan. Buaya ni kalau dia dalam kedudukan tenang, kadang-kadang dia berubah dia punya watak. So sebab dia berhampiran dengan tebing, so senang untuk kami lepaskan. 7 pagi. Menjadi rutin bagi pasukan bomba dan penyelamat memantau penempatan di sepanjang Sungai Limbang. Berkhidmat hampir 3 dekad, Tawang Linggam mengetuai operasi ini. Kru Majalah 3 turut serta dalam operasi pemantauan. Namun, tiada kelibat buaya yang dapat kami rakamkan. Boleh tahu pihak kampung, boleh tahu kawasan tersebut ada buaya. So kita perlu juga buat pemantauan, tapi untuk proses pemantauan tersebut kita akan rujuk balik kepada pihak forestry untuk bersama dengan kita. Proses pemantauan kita memang akan buatlah, sebabkan pihak kampung minta kita buat pemantauan. Kira-kira sejam dari Bandar Limbang, kami singgah di Kampung Merajang. Difahamkan kira-kira 20 keluarga tinggal di sini. Kami dari bomba, besi ada kalak medap boyak di sungai-sungai itu. Buaya. Oh. Sei. Mayu. Dia air langkai yang pada jam ya. Oh, Sebelah tepian air. bak sungai dalam sungai itu kah? Oh, mana bak sungai itu kira-kira berapa ekor saya di dekat pedak kita punya? Asal. Mayu ha. 20 ekor bak sungai itu aja. Oh, biar. Abang orangnya takut mandai sungai je. Kita tanya orang kampung kat sini kan. Kat sini memang
Ada juga? Selalu juga benda tu naik kat sini sampai ke depan ni. So tu yang membuat mereka takut kadang-kadang mandi sungai. Tapi kalau dah penghidupan pencarian mereka kebanyakan kat sungai, so terpaksa jugalah mereka buat. Tapi buat masa ni mereka tak ada tragedi lah yang menimpa mereka. Belum lagi. Kejadian cemas tanggal 3 September lalu bakal terpahat di minda penduduk Kampung Limbang. Kerana faktor geografi di mana bandarnya yang terletak berdekatan sungai, tidak mustahil kejadian seperti ini mungkin berulang. Namun itulah lumrah kehidupan di sini. Sungai Limbang, punca rezeki buat penduduk tempatan. Meskipun isinya dipenuhi reptilia buas, ia hakikat yang perlu dihadam mereka untuk kesinambungan hidup. Tak sangkalah saya dapat kanser payudara ni. Penyakit yang tidak mengenal mangsanya. Igawan ngeri setiap wanita. Tak sangkalah saya dapat kanser payudara ni. Bagaimana kemajuan teknologi perubatan mampu memberi rawatan yang lebih berkesan buat pesakit? Satu dalam 20 wanita di Malaysia mungkin menghidap kanser payudara. Di Pusat Perubatan Universiti Melaya, beberapa unit perlainan bergabung untuk membantu serta merawat pesakit yang disahkan menghidap kanser payudara. Antaranya pasukan bedah payudara untuk membuang bahagian yang dijangkiti kanser, unit radiologi untuk mengesan sel kanser, unit onkologi untuk menghapuskan sel kanser dan unit psikiatri untuk mengawal emosi pesakit. Meskipun bilangan pesakit kanser payudara di Malaysia lebih rendah berbanding kebanyakan negara lain, kadar kematian agak tinggi. Menyedari bahaya kanser, Dr. Sabarina Omar sering membuat pemeriksaan payudara sendiri sebagai langkah berjaga-jaga. Pada bulan April 2017, doktor gigi ini menemui satu ketulan kecil pada payudara kirinya. Masa rasa tu lebih kurang 5 sen lah. Jadi macam pada pendapat saya masa tu benda ni mungkin kecil lah kan. I mean tak payah nak risau lah kan. Tapi suami nasihatkan kita buat biopsi lah, ambil tisu sikit, check, kot-kot lah ke. Tak ada apa, tak apalah kata dia kan. Keputusan yang diperolehi merudum jiwanya. Kanser payudara tahap 2 dan ia sejenis kanser yang agresif. Ironinya, Dr. Sabarina aktif dalam pelbagai aktiviti dan mengamalkan pemakanan sihat. Saya menjalani cara gaya hidup sihat. Tak sangkalah saya dapat kanser payudara ni. Semangatnya kuat untuk meneruskan hidup seperti biasa meskipun masih menerima rawatan kanser. Namun, dia akur apabila perlu banyak berehat demi kesihatannya. Kadang tu rasa depres jugalah sometimes. Sebab kita dah biasa kerja cepat, kerja multitasking tu, boleh buat 2-3 kerja satu masa kan. Dr. Sabarina telah menjalani rawatan kemoterapi.
Meskipun sukar menghadapi kesan sampingan rawatan tersebut, dia nekat untuk meneruskannya. Suaminya, Dr. Syahrul Azam Syahrudin, individu penting yang memberi kekuatan kepada Dr. Sabarina. Apabila kemo kedua, rambut kita akan gugur semua. Jadi kita akan botak. Jadi dia pun botakkan kepala dia. Supaya dia kata kita samalah. Kita duduk botak. Something like that lah. Is the first support lah yang saya dapat. Hari ini, Dr. Sabarina akan menjalani satu prosedur sebagai persediaan menghadapi pembedahan. Seperti biasa, Dr. Syahrul berada di sisi memberi sokongan. Sebagai doktor perubatan, dia telah biasa berhadapan dengan pesakit. Namun pengalaman ini berbeza. Memang terkesan sangatlah bila mengetahui isteri sendiri ada sakit yang macam ni. Memang rasa sedih pun ada, tapi kita sebagai dah lama ada pengalaman macam mana nak menangani situasi yang macam ni. Banyak kita sendiri banyak mengkaji sakit isteri kita sendiri. Pakar radiologi Profesor Madya Datin Sri Dr. Uzriah Nawawi akan menjalani prosedur untuk menanda bahagian sel kanser sebagai panduan pakar bedah kelak. Ya, insyaAllah. So that's the plan. Okay, kita buat dulu ultrasound and then kalau kita nampak on ultrasound, even actually I'm targeting the tumor marker. Okay. Dr. Sabarina sudah masuk. Menurut Profesor Uzriah, melalui imbasan yang dilakukan baru-baru ini, sel kanser didapati telah mengecut selepas rawatan kemoterapi. Sebelum Dr. Sabarina menjalani rawatan kemoterapi, tisu marker ditempatkan pada sel kanser untuk ditandakan. Sebab kita tahu selepas kemoterapi, tumor tu akan mengecil dan sometimes dia akan mengecil sampai kita tak tahu di mana tempat asal tumor tu. Jadi itu tujuannya kita letak tisu marker. Dawai halus atau hook wire dimasukkan sebagai panduan bagi pakar bedah mengesan sel kanser yang sukar dilihat melalui mata kasar. Ini kerana sel kanser payudara yang dahulunya bersaiz 2.7 cm telah mengecil sehingga 0.8 cm selepas rawatan kemoterapi. Bayangkan kalau tak ada letak hook wire ni, surgeon akan mengalami masalah lah nak mencari kan mana tumor yang asalnya sebab dia sudah mengecut. Okey. Selesai prosedur memasukkan dawai penanda, tibalah masa bagi Dr. Sabarina menjalani pembedahan lumpectomy atau prosedur membuang ketulan kanser payudara. Pembedahan kali ini turut akan membabitkan sejenis rawatan kanser pada masa sama. Kami bertemu dengan Profesor Nur Aisyah Muhammad Talib, pakar perunding bedah payudara, untuk mendapat lebih maklumat mengenai kanser yang menjadi pembunuh nombor 1 wanita dunia ini. Menurutnya, terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada terjadinya kanser payudara. Antara faktor risiko ialah sejarah keluarga, peningkatan umur, sejarah menghidap kanser dan obesiti. Kalau tak kan kita buat surgery dulu dan faktor-faktor lain seperti mengambil hormon gantian selepas menopause, mengambil ubat-ubat seperti ubat perancang keluarga pada durasi yang terlalu lama, mungkin lebih 10 tahun. Faktor-faktor ini juga memainkan peranan dalam mendapat kanser payudara. So this is what we call complete pathological response because she has lymph nodes even before the Setiap minggu, pasukan bedah payudara dan unit onkologi bertemu untuk berbincang mengenai rawatan buat pesakit kanser payudara di hospital ini. Surgery adalah rawatan yang nombor 1, nombor 2 kemoterapi, 3 radioterapi, 4 hormonal terapi, 5 targeted terapi. Okey, inilah 5 rawatan yang kadang-kadang kita gunakan dan rawatan ni yang penting kita kena tahu kanser tu pada peringkat apa.
Ada kalanya pembedahan menjadi rawatan pertama yang dijalankan kepada pesakit kanser payudara. Namun dalam kes ini, doktor mendahulukan rawatan kemoterapi demi menyelamatkan payudara pesakit. Inilah kanser yang sebelum ni yang newly diagnosed pada bulan Mei lah. Ini mammogram dia. Mammogram ni, this is a MLO wheel. So the cancer is over the lower part. Okay. Pembedahan dilakukan pakar perunding bedah payudara onkoplastik Dr. C. Mi Hung berpandukan pada dawa yang telah ditempatkan sebagai tanda oleh pakar radiologi sebelum ini. The mass is around 1 cm, 1 cm saja, tapi we need at least 1 cm around. Oh, so keliling tu ada 1 cm sel yang yang sihat. Yang normal. Ya, okay. So lepas tu saya akan scan dia. Menggunakan ultrasound sebagai pengesahan, sel kanser dapat dilihat dengan jelas. You see the center of the... There. Okay. That's all. Okay. Jika sebentar tadi ultrasound telah mengesahkan bahawa bahagian yang dibuang ini terdapat sel kanser di dalamnya, tapi pengesahan lanjut masih lagi perlu dilakukan, yang mana ketumbuhan ini akan dibawa ke unit radiologi untuk dilakukan mammogram dan seterusnya ke unit patologi di mana ia akan dianalisa dengan lebih lanjut di dalam makmal. Okay, sekarang kita akan letak sizer ni untuk check dia punya size cavity ni berapa besar. Okay, so retractor. Alat pengukur mengesahkan ruang kosong pada payudara berdiameter 4 cm. Ia persediaan bagi langkah seterusnya. Intraoperative Radiotherapy (IORT) pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2015. Ia rawatan radioterapi yang diberikan semasa pembedahan. Rawatan membabitkan pancaran sinar X-ray secara tertumpu pada bahagian yang mengalami kanser. Dalam tempoh 24 minit radioterapi dijalankan. Selain mereka yang terbabit secara langsung dalam rawatan ini, bilik bedah perlu dikosongkan. Malah, pakar bius hanya memerhati keadaan pesakit dari bilik bersebelahan. Bacaan kadar radiasi persekitaran di dalam bilik bedah perlu diperiksa secara berkala untuk mengesahkan radiasi yang diterima pesakit. Profesor Madia Rosita Abdul Malik, pakar onkologi klinikal, memantau rawatan ini. Selesai rawatan IORT, pembedahan diteruskan oleh Dr. C. Dia perlu membuang kelenjar nodus limfa yang terletak di bahagian bawah ketiak. Ini kerana melalui pemeriksaan, kanser didapati telah mula merebak ke bahagian tersebut. Bila dia dah sembuh, dia punya shape akan go back to slowly move back the shape. Yang tak ikut balik semua. Ya, ada luka semua tu. Pembedahan selesai selepas 3 jam. Hari ini saya kembali ke Pusat Perubatan Universiti Melaya untuk meninjau keadaan Dr. Sabarina sehari selepas pembedahan untuk membuang barah payudaranya. Dan rawatan radioterapi yang dijalankan semasa pembedahan dapat membantu dalam pemulihan pesakit kanser, khususnya mereka yang berisiko rendah. Dr. Syarul kini mampu menarik nafas lega setelah isterinya selamat melalui pembedahan. Setelah melakukan rawatan radioterapi semasa pembedahan, pakar mengesahkan Dr. Sabarina masih perlu menjalani rawatan tersebut secara luaran. Namun kekerapannya dikurangkan daripada 23 kepada 15 kali. Rasa lega lah sebab dia dah inform, dah buang besar kurang dari saiz pimpong kan yang lam tu. InsyaAllah lah harap-harap dia dapat buang semua yang kanser sel tu, jadi tak
tertinggal ke apa. Jadi kalau betul semua sel yang tu normal dan sihat, ada lega lah kan. Berita baiknya dia bagi tahu kita punya keadaan payudara tu nampak normal kan, tak macam cacat ke apa. Bagi saya sebagai seorang wanita tu sangat penting kan. Selamat pagi, Puan Sabarina. How are you this morning? Profesor Aisyah dan pasukan bedah payudara meninjau keadaan Dr. Sabarina. Dia menerangkan mengenai proses pemulihan dan rawatan susulan yang perlu dilaluinya. The most important thing you must do now lepas operation is to move your arm. Ramai orang takut nak bergerak sebab ada luka kan, tapi luka tu takkan buka. Dia perlu makan ubat hormon dan dia juga mungkin perlu rawatan Herceptin. Jadi rawatan-rawatan ni boleh dilakukan agak lama lah. So Herceptin tu dilakukan selama setahun dan rawatan tamoxifen dilakukan selama 10 tahun. Yang makan ubat. This is our file for all the patients. So rawatan tersebut penting untuk mengurangkan kebarangkalian kanser berbalik pada masa akan datang. We are part of the research, right? So we are also trying to look out at factors lifestyle. The other things is the radiotherapy kan. You will need radiotherapy. Radiation lah. Ya, it's a radiation dulu. Sebab kanser dia sebenarnya sesuatu sel yang walaupun di payudara dan kita dah buat CT scan tak nampak di tempat lain, ada sel-sel mikro yang kecil-kecil yang kita tak nampak dalam CT scan. Dia mungkin duduk di tulang, di hati, di paru-paru. Jadi bila kita tak rawat benda-benda ni, dia boleh berbalik pada masa yang depan. Morning, Doctor. Perli Ang, bekas pesakit kanser payudara daripada Persatuan Kebajikan Kanser Payudara Malaysia, hadir memberi sokongan. I'm from the breast cancer. I'm a survivor, Doctor. How long? 38 years. Ada hikmah di sebalik semua yang terjadi. Pengalaman menakutkan berdepan dengan kanser kini menjadikan dia lebih cekal untuk mengharungi kehidupan. 0.8 cm. Oh, so jadi dia buang pun tak banyak. Selalu diorang kata sushi tu gemuk, lepas isi atas dia alhamdulillah lah banyak, diorang boleh puas lah rasa makan walaupun ada satu. Nama saya Kuza, saya peniaga sushi dengan takoyaki kat tepi jalan. Nur Huzaimah atau lebih mesra dipanggil Kuza, anak jati Meru, Klang. Minat terhadap budaya Jepun sebab utama Kuza menggemari sushi. Mula-mula tu time puasa tahun 2015. Tu memang buat first meniaga lah untuk sushi. Sebab sebelum buat sushi saya meniaga takoyaki. Masa mula-mula tu semua cakap lah apa benda ni sebab tak tahu kan apa benda. Lepas tu kita orang pun buat dalam first meniaga tak silap dalam berapa belas 20 biji 15 biji je macam tu lah. Masih bulan puasa. Kuza hanya menggunakan tenaga 4 kerat tanpa mengharapkan bantuan peralatan moden. Setakat ni tak ada. Semua pakai tangan je. Sebab mesin dia pun mahal, tak mampulah nak beli lagi. Sushi dimasukkan di dalam peti sejuk agar ia tahan lebih lama. Selepas hampir 10 jam, selesailah tugas Kuza menyediakan 15 jenis sushi. Ini termasuklah sushi inari, sushi goreng dan sushi serunding ayam pedas. Jika dilihat pada saiznya, sushi disediakan Kuza lebih besar daripada biasa. Meru, Selangor. Sushi sudah siap sedia untuk dijual. Gerai ini tempat Kuza mencari rezeki sejak setahun yang lalu.
Sebab suka yang Kuza nak buat benda tu. Sebab lagi pun kebanyakannya banyak Melayu tak ramai sangat yang jual makanan ni. Sebab itulah salah satu sebabnya. Mengimbau pertama kali Kuza menjamah sushi. Umpama jatuh cinta pandang pertama, pengalaman ulungnya itu pencetus minat Kuza kepada sushi. Walaupun hanya menjual di tepi jalan, permintaan terhadap sushinya tidak pernah putus. Manakan tidak, sushi buatan Kuza unik dan saiznya tidak seperti sushi biasa. Selalu diorang kata sushi tu gemuk, lepas isi atas dia alhamdulillah lah banyak, diorang boleh puas lah rasa makan walaupun ada satu. Selalu kalau makan kat tempat lain, diorang akan makan sekali ngap je. Ini kalau dengan Kuza punya, diorang kena makan dalam 2 kali baru satu tu habislah. Kuza sebelum ini seorang peri kedalaman di sebuah syarikat korporat. Malang tidak berbau, Kuza dilanda kemalangan yang menyebabkan kesihatannya terjejas. Dia mengambil keputusan untuk berhenti kerja 3 tahun lalu dan memberi tumpuan membangunkan perniagaan sushinya. Kalau angan-angan tu lah kan, 20 tahun ke 10 tahun lagi, kira macam ada sebuah kedai sendirilah. So kat sini kan panas, kat dalam tu ada aircon ke, so ada yang belt yang pusing-pusing tu. So tu lama lagi tu, jauh lagi nak capai tu. Tiada yang mustahil. Impian Kuza untuk memiliki restoran sendiri suatu hari nanti diharap menjadi kenyataan. Walaupun kesihatan tidak mengizinkan dan sumber kewangan tidak mencukupi, Kuza tidak akan berhenti di sini. Minat dan usahanya berniaga lambang keazaman anak muda masa kini. Ini impian Kuza, seorang penjual sushi pinggir jalan.